Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hendaklah engkau berdiam diri sahaja dan maafkan terhadap kejahilan orang-orang yang bodoh itu dan terhadap gejolak tabiat mereka, jiwa dan hawa nafsu mereka. Tetapi jika mereka membuat maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, tiada boleh berdiam diri, kerana berdiam diri ketika itu adalah haram. Jadi menegurnya ketika itu adalah ibadat dan membiarkannya adalah maksiat. Jika engkau berkuasa menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kepadanya, janganlah engkau tinggalkan kerja ini, kerana yang demikian itu adalah suatu pintu kebaikan yang telah dibukakan buatmu, maka segeralah masuk ke dalamnya. Nabi Isa AS selalu makan dari rerumput padang pasir dan minum dari air yang keladak dan tidur di gua dan di tempat-tempat reruntuhan. Bila dia tidur pula, dia membantalkan batu atau tidur di atas lengangnya. Orang mukmin harus berbuat seperti itu dan berazam hendak menemui Tuhannya dengan hidup semacam ini. Jika memang ada bahagiannya dari dunia, maka tidak boleh tidak rezeki itu mesti akan datang kepadanya juga. Maka dia boleh mengambilnya untuk mencukupkan zahirnya sahaja, namun hatinya tetap dengan Allah Azza wa Jalla dengan kebiasaannya yang pertama dahulu, tidak berubah. Sebab zuhud itu bila telah bertempat di hati, tidak ada kuasa yang mengubahnya. Walau dituangkan dunia ke atasnya sekalipun atau diberikan rezeki betapa banyak sekalipun. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara beberapa perkara utama dan penting yang diutarakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama tentang muamalah dengan orang yang bodoh atau disebut as-safih, orang-orang yang jahil. Yang kedua, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar bila sahaja berpeluang. Kerana Allah Ta'ala lah yang membuka pintu itu, maka segeralah masuk untuk menjalankan tanggungjawab amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar ada harga yang perlu dibayar, maka kesabaran dalam melaksanakan perintah ini. Sabar dalam menghadapi ujian, bukan menghadapi penindasannya. Yang keempat, tentang zuhud yang sebenar. Walaupun dilimpahi dengan kekayaan yang melimpah, maka hatinya tidak berubah. Tetap melihat harta itu cuma amanah, tidak lebih pada itu. Maka ini 4 perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa yang kita faham. Perkara pertama, bila beliau menyebut, bila berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil ini berkata-kata, mengata, mengutuk, maka hendaklah kamu berdiam diri. Perkataan salama ialah satu tindakan yang
bersifat pasif, bukan bersifat ekstrim ataupun aktif. Artinya tak cenderung untuk membalas, tidak cenderung untuk menggunakan kekuatan fizikal, tidak cenderung untuk melakukan kejahatan yang sama, tapi mengambil sikap salama, just buat tak tahu sahaja. Maka bagaimana kita nak menangani dalam kehidupan kita, kita akan berhadapan dengan kelompok ini. Sama ada kita duduk di pejabat, kita duduk di perjalanan, kita duduk dalam medan dakwah sekalipun, kita akan mendengar suara-suara sumbang yang akan mempertikaikan kebaikan yang kita buat, mempertikaikan cara hidup kita dengan sembrono, dan mempertikaikan semua apa yang kita lakukan. Mungkin kalangan mereka akan ada yang berkata kita tidak ikhlas dalam buat amalan. Ada yang mungkin mengatakan kita mengambil kesempatan. Ada yang mungkin mengatakan kita ini orang yang tidak tahu, tindakan kita bodoh, dan macam-macam. Bila kita lihat sejarah Nabi Allah Musa AS, Musa telah dituduh oleh golongan-golongan bodoh ini. Apa maksud golongan bodoh? Asaf, orang yang tidak mempedulikan hukum hakam waktu menuduh orang lain. Orang-orang yang tidak mengetahui kesan dosa kelakuannya. Orang-orang yang tidak pernah mengambil hirau syariat dalam perbuatannya. Maka kalau dia nak kata orang, dia kata tanpa menghormati orang. Dia nak kutuk ulama', dia kutuk. Dia nak kutuk rakan, dia kutuk. Siapa pun dia boleh kutuk. Sebab dia tidak pernah menghormati orang. Apatah lagi menghormati syariat. Maka orang ni mungkin menggunakan semua medan untuk kutuk orang. Semua medan digunakan. Dalam FB diguna kutuk orang. Dalam IG dimentionkan nama orang tu, cuba aibkan. Memang itu modus operandi kehidupan dia. Bahkan kadang-kadang setengah mereka, hatta di meja-meja kuliah pun mereka nak kutuk orang lagi. Menuduh orang tu, orang ni tanpa sebarang bukti. Hanya kerana dengki, kerana orang ni pesaing mereka atau sebagainya. Maka kita akan jumpa watak ini. Bahkan kita mungkin terjebak dengan tingkah laku seumpama ini. Kan itu bila kita lihat Nabi Allah Musa AS. Maka lihat, Musa sudah menyelamatkan Bani Israel. Jangan kata apa yang Firaun telah kata pada Musa. Tetapi Bani Israel sendiri, yang Musa AS telah selamatkan dia. Telah menyelamatkan. Dikatakan Nabi Musa membunuh Harun. Dikatakan Nabi Musa tak pernah pun bawa kebaikan. Sebelum datang pun kami kena tindas, lepas datang pun kami kena tindas. Orang mereka telah dikeluarkan daripada kezaliman Firaun. Bukan mereka mengatakan Musa ini cacat. Kerana tabiat Bani Israel mandi telanjang. Bila Nabi Musa tidak mahu mandi telanjang bersama mereka. Kerana Musa orang yang menjaga maruah dia. Nabi yang dijaga agamanya. Maka Nabi Musa mandi bersendirian. Lalu mereka menuduh Nabi Musa ini cacat kemaluan. Sebab itu tak nak mandi bersama. Begitu mereka lakukan pada Nabi Allah Musa AS. Termasuk yang paling ketara, menuduhnya membunuh Harun. Dialah yang bunuh Harun. Bayangkan tuduhan itu berlaku di kalangan pengikut dia. Ni bukan yang lawang, dia pengikut. Maka Nabi SAW juga begitu di kalangan orang yang mendakwa beriman. Tiba-tiba menuduh Nabi makan harta. Tidak adil dalam pembahagian zakat, pembahagian harta rampasan perang. Nabi utamakan kroni dia, keluarga dia, kabilah dia. Dengan bahasa hari ni orang kata ni makan harta ni. Ni orang kata penunggang agama ni. Ni tuduhan-tuduhan yang memang bukan baru. Yang pasti dikenakan pada siapa pun yang cuba melaksanakan perintah Allah. Dan tuduhan ini tidak punya sumber. Cuma ia satu bersifat asywaiyah. Suatu kita katakan asywaiyah ini maksudnya ia bertebaran merata-rata tanpa ada sumber dia. Jauh sekali bukti. Bukti tak ada, sumber pun tak ada. Ada orang kata lah, ada orang kata. Yang tukar sampai pun sama. Ada orang kata, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam. Orang kata. Siapa kata? Orang kata lah. Ini panggil sumber asywa'i. Tidak ada sumber yang jelas. Hanya dengan pandangan zohir, hanya dengan maklumat yang tak betul atau salah,
Lalu mereka ini mula menjadikan ia sebagai asas percakapan, menuduh orang, menghina orang. Bukan sampai peringkat mereka merendah-rendahkan orang. Yang sepatutnya kadang-kala di tempat yang patut mereka menyampaikan kebaikan, lalu mereka heret orang-orang untuk membahaskan isu-isu yang tak ada faedahnya. Ini golongan as-safih, bodoh. As-safih, dia tak tahu nak ambil peluang. Kadang-kadang tuan-tuan contoh kat meja kuliah ni, nak peluang kita nak didik orang, nak beri ilmu pada orang. Tapi ada orang menggunakan dengan cara yang salah. Oleh sebab itulah bila kita lihat Nabi Allah Musa kena Nabi Muhammad SAW yang dituduh oleh Zulkhuwaisirah sebagai tidak adil dalam pembahagian harta. Bahkan dikatakan makan harta zakat dan sebagainya. Dan demikian berlaku kepada Uthman bin Affan. Dituduh membakar Al-Quran. Dituduh menggunakan wang negara. Dituduh melantik orang yang tidak layak. Sehingga menjadikan sebahagian percaya. Sebab tuan-tuan, bila berita-berita bodoh, orang percaya lebih ramai daripada tak percaya. Kerana orang cerdik tak ramai, yang bodoh ramai. Jadi pilihlah tuan-tuan, kita nak jadi orang bodoh ke orang cerdik. Orang cerdik ini, kelompok ini tidak ramai dalam menangani berita-berita fitnah palsu. Kerana mereka paling kurang mereka diamkan diri. Paling kurang. Kalaupun tidak, mereka mencuba mencari sumber yang betul. Kemudian mereka berfikir apakah maslahatnya untuk cerita atau tidak. Kerana masalah cerita tak. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan banyak kebaikannya. Maka kenapa nak cerita keburukannya? Orang ni kebaikannya banyak. Dia buat kebaikan sana. Ya, kerana manusia memang akan ada keburukan. Tapi apakah masalah untuk menyebarkannya? Umpama kita suami isteri. Isteri kita adalah nampak kurangnya. Habis kenapa nak sebarkan? Sedangkan yang lebihnya banyak. Dia dah beranak-anak kita lebih. Kita nak 3, dia beranaknya 5. Dia dah siapkan rumah tangga dengan baik. Dia adalah keburukan. Maka kenapa nak cerita keburukan? Suami kita pun sama. Dia ada kurang dia. Dia ada kurang dia. Tapi dia dah banyak buat benda baik pada kita. Dia dah siapkan rumah kita. Dia dah jaga keselamatan kita sehingga tak ada lelaki yang sanggup yang ingin ganggu kita. Dia dah berikan kepada kita nafkah, persekitaran yang baik. Dia dah ajak kita balik kampung, dah ajak kita berjalan, dah itu, dah ini. Ya, ada kurang dia. Tapi bukan, kekurangan itu bukan untuk disebut dan diceritakan. Jangan menjadi orang yang bodoh, yang tak tahu menilai dan timbang. Tuan-tuan, penimbang yang kita ada, nak tahu berat atau ringan. Suatu yang berat, walau dia tidak menghabisi meter penimbang, dia telah beri nilai dia. Sehingga kalau tuan-tuan ambil ikan, penimbang tu dia ada 10 kilo. Bila kita timbang, dia berat 1 kilo. Ia sudah ada harga walaupun tak cukup 10 kilo. Sebab dia dah ada nilai dia. Sebab tu dia berat. Setiap orang dia ada nilai. Maka lakukan dia dengan nilai dia. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau golongan-golongan bodoh ini berhadapan dengan kita, dan kita berhadapan dengan mereka, sama ada mereka menuduh kita dengan apa yang kita tak buat, atau membesarkan keaiban yang tersembunyi, atau mereka ini cuba mewujudkan persepsi tentang kita dengan pelbagai persepsi. Bagaimana kita nak berhadapan dengan golongan bodoh ini? Kalau kita sebut as-safih, bodoh dalam hukum fiqh lain, bodoh dalam agama lain. Bodoh dalam hukum fiqh maksudnya orang yang tak reti belanja, orang yang tak tahu nilai wang. Maka kita kalau belajar kitab fiqh, dia ada satu bab namanya babul hijr ataupun hajr. Iaitu kita katakan kalau zaman kita panggil bankrupt. Dia ada insolvensi yang akan memantau pergerakan wang kita. Dalam Islam kita panggil al-hijr. Orang-orang yang bodoh, yang lembam, yang akal tak bijak, bila dia berbelanja, dia akan dijaga oleh syarak. Supaya tak ada orang tipu dia, tak ada orang ambil kesempatan dari wang dia. Ini memang ada hukum fiqh, hukum khas. Kita bukan bincang golongan bodoh dalam muamalat. Kita bincang orang yang bodoh dalam agama. Maksud bodoh dalam agama ialah yang tak tahu halal haram, dosa pahala kau je. Ini yang disebut oleh Allah. Wa man yaghrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang memusuhi Nabi Ibrahim, orang ini memperbodohkan dirinya sendiri, safiha nafsah. Ini yang disebut oleh orang munafik bila mereka menuduh orang Islam bodoh. Allah menyebut, ala innahum humus sufaha.
Mereka lah orang yang bodoh sebenarnya. Sufaha, mereka bodoh. Jadi bila kita nak bincang tentang as-safi bodoh ni, orang yang saya katakan dia tak peduli dosa, pahala, haram ke halal. Dia tak tahu setiap percakapan, tuduhannya akan ditulis oleh Allah. Setiap dakwaannya pada orang membenarkannya akhirat kelak. Kan dia kena buktikan. Sebab itu melihat zahir sahaja tidak cukup menghukum seseorang. Kita tengok orang tu mungkin nampak dia ada kereta baru, sekarang kita kata ini duit rasuah lah tu. Ini makan duit orang lah ni, sebab tu boleh beli kereta. Tengok rumah dia, kita tuduh dia. Walau kita tak ada apa pun, melainkan kita mainkan persepsi. Kita nampak orang ni, dia ni cerita bab zuhud, tapi harta banyak. Zuhud apa benda ni? Cakap lain, buat lain. Dia wujudkan persepsi. Sehingga dia mengabaikan definisi zuhud itu sendiri. Maka golongan ini saya katakan akan terus ada, dan kita bimbang kita menjadi orang yang percaya. Dan kita juga bimbang kitalah yang menjadi mangsa lalu kita lemah di hadapan mereka. Sebab itu para ulama mengajar kepada kita 11 cara untuk berhadapan dengan orang bodoh ini, as-safi. Yang ini termasuk bodoh orang fitnah kita, orang kata pada kita. Yang pertama kata ulama, at-tahalli bil hudu'i was-sabri was-sabati infi'al. Artinya kita sentiasa tenang. Pertama bertenang. Sabar dan jangan cepat respon. Setiap kali kita dengar perkataan tidak baik tentang kita. Tok guru saya tuan-tuan, dia ni bila mengajar ramai orang dengar. Ramai. Orang pun bawa mulut. Dia kata apa? Dia kata tok guru tu dia mandi telanjang dalam kolah supaya bila orang ambil wuduk, orang pun jadi suka kat masjid tu. Lihat sampai cakap macam tu. Dia kata tok guru ni memang malam-malam 2-3 pagi dia pergi telanjang mandi dalam kolah. Jadi bila orang ambil wuduk kolah tadi, orang pun jadi macam suka kat dia. Kita lihat tuduhan ini. Dan bukan sekali kita dengar, banyak kali. Alhamdulillah kita bukan di kalangan orang yang dengar. Kita terus belajar. Sehingga kita mendapat keberkatan ilmu dia. Tapi mulut-mulut ini dengan berani berkata demikian. Tu main jin tu, main sihir supaya orang tarik dia. Supaya dia dapat menawan hati anak-anak murid dia. Sehingga dia lupa bagaimana akhlak gurunya. Kerana keilmuan guru yang menarik. Orang ni cuba timbulkan persepsi hal lain. Ini main sihir. Ini sebab tu anak murid dia ta'asuk gila kat dia ni. Paling kurang ni adalah bagi makan apa-apa ni. Dah pakat orang tukang masak ni. Jampi-jampi serapah. Kata ini perkataan-perkataan bodoh yang kita akan dengar. Dan perkataan itu bukan perkataan baru. Dan orangnya yang berkata demikian bukanlah watak baru. Yang penting tuan-tuan sekalian, kita ni tak terlibat. Kita jangan terlibat dalam memanjangkan fitnah yang kita tak tahu asal usul dia. Penat kita akhirat kelak. Kerana perkara yang paling menyebabkan kita berdiri lama akhirat kelak, kerana urusan kita dengan manusia. Hatta disebut dalam hadis, ada orang tu dah nak masuk syurga, dia masih lagi ditahan seketika kerana urusannya belum habis dengan manusia. Kalau dah selesai kat sini, ni ada lagi sikit lagi yang berbangkit. Sebab itu kita nak keluar kat dunia tanpa kita ada urusan dengan orang. Sama ada hutang, saya tak nak ada hutang orang. Ataupun hutang maruah dia pun saya tak nak. Saya tak nak terlibat memburukkan dia tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Saya tak nak terlibat dalam golongan orang yang memfitnah dia tanpa sebab syarak. Saya tak nak. Maka saya keluar dalam keadaan bersih. Sebab itu kita bincang tentang uzlah sebelum ini. Yang kedua kata ulama, yang perlu yang kita lakukan ialah kita tidak menjawab setiap benda yang dikatakan, bukan kita diam. Tadi kita tenang, sabar je. Yang kedua, jangan jawab. Jangan jawab. Apa yang dikata kepada kita, jangan cuba untuk mudah-mudah jawab. Lihat apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, yukhatibuni as-safih bikulli qubhin, fa'akrahu an akuna lahu mujiban. Yazidu safahatan wa fa'azidu hilman. Qa'udin zadawul ihraqu tiban. Maksudnya, orang bodoh dicakap semua bahasa-bahasa buruk padaku. Ini Imam Syafi'i. Kita hari ini muliakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i zaman dia kena kutuk teruk. Dan semua berlaku pada semua ulama pada zamannya yang akan dikutuk. Tapi bila dia mati, orang pun sanjung.
Generasi yang belakang lagi sanjung. Imam Syafi'i zaman dia kena kutuk, kena penjara, kena ikat kaki, bukan hampir nak dibunuh. Keluar, lari, terpaksa lari sana, lari sini. Menyuruk sana, menyuruk sini. Fitnah yang dihadapi oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang bodoh bercakap dengan segala bahasa kebodohannya, maka aku benci untuk menjawab baginya. Mereka menambahkan kebodohannya, aku tambahkan kelembutan. Umpama kayu gaharu yang bila dibakar mengeluarkan wangiannya. Kini mereka seperti yang cuba nak bakar reputasi aku. Mereka rupa aku ni ialah kayu setanggi, kayu gaharu. Waktu dibakar, aku keluarkan wangian. Aku bukan keluarkan asap yang kosong. Aku bukan keluarkan benda yang tak berfaedah. Aku keluarkan wangian. Ia kayu gaharu. Kalau tuan-tuan tengok kayu setanggi, kenapa dia wangi? Sebab dia dibakar. Ya, orang baik, orang soleh, kenapa dia hebat? Sebab dia menjadi sasaran orang kutuk dia. Maka dia bersabar. Maka Allah angkat. Kerana kalangan, walaupun saya sebut kalangan orang cerdik di kalangan manusia, dan berhadapan dengan manusia tak ramai. Tapi lama kelamaan, golongan yang diperbodohkan akan mula sedar kebodohan dia. Mungkin bukan dia, tapi generasi selepas itu. Dan generasi selepas itu. Akhirnya ramai kalau tuan-tuan baca kisah ulama yang dihina zamannya, mungkin selepas 100 tahun, 200 tahun, sebab itu diangkat balik. Dicari kitabnya. Bukan dimazhab dengan mazhabnya. Dipegang pendapatnya. Walau zaman dahulu mereka dituduh dengan pelbagai gelaran sesat dan sebagainya. Kemudian kata Imam Syafi'i juga, waktu kita katakan antara cara yang kedua berhadapan golongan bodoh ini ialah diam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Iza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukutu wa in kallamtahu farrashta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila orang bodoh bercakap, jangan jawab. Sebaik-baik jawapan diam. Kalau kamu bercakap, kamu bagi lagi luang pada dia. Tetapi kalau kamu diam, dia akan menjadi bara api yang akan padam. Kalau kita diam, macam kita tengok api, misalnya api tadi, kalau kita duk tiup-tiup, dia nyala balik, biar dia jadi bara. Lama-lama, kamadan bara tu akan mati, padam. Memanglah kita kata ni macam bara dalam sekam. Sekam dia cepat terbakar. Bara itu boleh membakar, ya. Tapi bila bara itu terpadam, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab itu belajar, tuan-tuan. Diam. Ada seorang hamba Allah, dia ni ada kedai. Kedai dia ni maju. Tapi orang tuduh apa dia? Orang tuduh dia ni gunakan ayam mati. Itu. Yang kedua, straw tu dikutip, dia pergi jalan balik. Bayangkan orang dengar tu. Orang boleh percaya. Kerana ramai orang bodoh. Dia terlepas kita minum-minum tu kan, straw tu dikutip balik. Lepas tu dibasuh-basuh, diguna balik straw tu. Kita macam mana manusia, hal ini mudah percaya. Berita-berita macam ni kita macam tak berapa nak usul periksa. Akhirnya kedai itu tutup. Tapi orang ni orang bersabar. Daripada orang yang baik, tiba-tiba dituduh. Bayangkan pahalanya akhirat kelak. Dia sabar dia. Sehingga dia menanggung kerugian. Tapi dia memilih sabar. Kerana orang macam ni walaupun dia rasa dia berjaya, sebenarnya dia gagal. Memang kadang-kadang dengan perkataan fitnah boleh membengkrakkan orang. Boleh menjatuhkan reputasi orang. Tetapi orang ni akan bengkrak akhirat kelak. Dia bengkrakkan orang ni kat dunia, dia pula bengkrak akhirat kelak. Jadi ini satu benda yang berat. Kemudian yang ketiga, bila kita berhadapan dengan golongan bodoh, kita bersifat tajahul. Tajahul, tuan-tuan, jangan peduli. Jangan peduli. Anggap dia tak dinilai apa-apa. Ini kita bersifat tajahul. Buat tak tahu. Buat macam dia tak wujud. Macam benda tu tak wujud. Walaupun ada orang cenderung menyampaikan pada kita. Ustaz, ada orang kutuk ustaz lah. Dia kata ustaz begini. Ada orang cenderung menyampaikan kepada kita. Kita pun buat tak tahu je. Tak ambil berat. Kita pun taklah cek siapa pula yang kata aku ni. Ambil sifat tajauh seolah mereka tidak wujud. Ini penting. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kita pun tak tenang hidup. Berfikir tentang fitnah-fitnah tadi. Mereka kata, oh ni dia sedang nak ambil tindakan pada kita. Oh, dia sedang buat itu, buat ini.
Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka berkata semua orang sedang memusuhi ni. Mereka kumpul kekuatan bagi menghancurkan kamu. Maka kamu kena takut ni. Maka kita ajar, Allah Ta'ala ajar pada kita, tak jauh buat dia. Jangan sambil berzikir pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup, aku ada Allah. Dan dia sebaik-baik membantu dan penolong. Jadi perlu ada tajahul. Tajahul maknanya buat tak tahu. Yang keempat, fakah. Anggaplah itu cuma benda lawak je. Lawak macam mana dia tahu lawak dia ni. Kata bila kita berhadapan dengan orang bodoh. Orang bodoh ni kan, oleh kerana perkataan tak benar, yang sesuai kita letak pada perkataan ni cuma lawak jenaka. Pandai dia buat lawak. Pandai dia buat lawak jenaka. Anggap dia cuma lawak, kita tak rasa apa. Itu biasalah. Tapi kadang-kadang, kalau tengok orang buat lawak jenaka kan, dia kutuk orang habis-habis. Tapi orang dikutuk cuma ketawa. Orang dikutuk ketawa, yang hitam dikutuk. Sehingga kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita lawak kat Malaysia ni, semua kerja ni kutuk orang. Tapi yang kutuknya senyum. Senyum. Yang gemuk dikutuk. Kenderaan berat sebelah kiri. Dipanggil kenderaan berat orang gemuk ni. Yang gemuk tu ketawa dia. Dia tak rasa apa. Maksudnya dalam, kalau kita melihat setiap kutukan ni cuma, ni abang-abang lawak belaka. Kita pun ketawa je lah. Dia pun tak tahu apa cakap. Kalau kita ambil serius, kita bergaduh besar. Kita lawak kenapa dengan mudah pahalanya berpindah pada kita. Lawak dia ni. Senang-senang kau beri pahala kat aku. Alhamdulillah. Dan kita rasa tertawa kerana kebodohan dia. Walaupun dia cuba bodohkan kita secara zahir, kita lihat kebodohannya secara hakikat. Sebab itu ketawa kita bagaimana mudah pahala kita ditambah oleh kita hari ni tak banyak buat ibadat. Tapi pindah dengan orang fitnah kita ni. Yang malangnya tuan-tuan, dia tak pernah jumpa kita, dia tak pernah kenal kita. Entah daripada mana maklumat dia dapat, lalu dia kutuk kita. Kita pun ketawa, dia ni ada masa juga kutuk orang. Ni kalau suruh baca kitab ni tak lepas ni. Dia cenderung untuk mengata pada orang. Dan yang kelima, tuan-tuan sekalian, jangan berikan kepadanya apa pun maklumat. Sebab itu Facebook kita ni ramai orang baca. Jangan banyak maklumat tentang peribadi kita. Tak Quran, hadis. Maklumat kita jangan. Gambar kita pun tak letak sangat. Dia pun tak kenal kita. Siapa anak kerja, siapa dia tak kenal. Kalau dia tak ada maklumat, dia nak kutuk apa? Jangan banyak maklumat. Yang jangan setiap langkah dia gambar kita. Setiap langkah dia gambar. Dia pun tahu maklumat kita ke mana, ke sana, ke sini tahu. Biar maklumat tadi, maklumat yang menjadikan dia tak mampu nak cakap apa-apa. Maklumat ni. Oleh sebab itu, jangan beri apa-apa bentuk maklumat. Dalam FB ke, kalau hari ni lah FB dan sebagainya. Biar mereka tak tahu banyak tentang kita. Kerana orang yang bersikap jahat pada kita, kalau dia tak tahu banyak maklumat tentang kita, dia tak boleh kata apa. Dan ini disebut dalam hadis yang banyak tentang bila Rasulullah menyatakan waliyasa'ka baituk, cuma duduk rumah je, duduk rumah. Maksud duduk rumah bukan maksud duduk rumah semata-mata. Artinya biar maklumat kamu tidak diketahui oleh orang lain. Kalangan pendengki dan sebagainya. Hidup macam biasa. Dan yang keenam, tuan-tuan sekalian, ialah kawal perbuatan dan kawal emosi kita. Tahakum. Sebab manusia ni tuan-tuan, kita kan cepat marah. Bila orang usik sikit, kita macam cepat respon. Bahkan ia lebih cepat daripada orang melatah. Tuan-tuan pernah tengok orang melatah? Orang melatah kalau kita pegang, dia pun melatah je. Melatah macam tu kita tak bimbang sangat. Tapi bila hati kita melatah, bila orang sebut je benda buruk, hati mula melatah. Geram, benci, dendam. Maka kawal diri kita. Bila kita dengar maklumat buruk tentang kita, kawal. Jangan terus kita angkat parang, kita tok orang. Jangan terus kita cuba angkat penumbuk lagi, tumbuk orang. Kawal, takum. Sebab saya katakan, kalau orang melatah tu dicuit terus melatah. Hati kita ni tuan-tuan, bila dicuit lagi cepat melatahnya. Bila sampai maklumat tidak baik tentang kita, dia kata kepada kita, kita akan cepat melatah. Sebab itu takut, kawal diri. Yang pertama kita sebut tenang diri. Ini sentiasa jaga. Bila datang nak marah, kawal perkataan kita, kawal tindakan kita, menjauhi tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita marah. Tak payahlah fikir nak jumpa dia. Saya nak jumpa juga dia, tak payah.
Orang ni kutuk kita, kutuk bini kita, kutuk anak kita. Saya nak jumpa. Face to face, tak nak lagi Facebook. Tak payah. Buat apa jumpa. Belajar kawal diri kita. Orang macam ni tak ada nilai pun kita nak jumpa. Kita baik kita jumpa ulama-ulama, orang soleh. Masa kita terhad. Daripada kita bercita-cita nak jumpa musuh, baik kita bercita-cita nak jumpa sahabat, kawan yang baik. Tak kisah saya nak jumpa juga dia, saya nak cakap. Tak perlu. Tak ada faedah. Buat apa kita nak jumpa harimau, buat apa nak jumpa singa. Biarlah dia dengan tabiat ganas dia. Biar dia duduk dalam sangka dia. Biar dia mati dalam kebencian dia. Tetapi kita tuan-tuan boleh hidup bebas. Kenapa kita nak masuk dalam sangka? Dia akan dimarahkan harimau nak masuk dalam sangka. Akhirnya kita baru semua tarik dia dan sebagainya. Kita dah bebas di luar. Biarkanlah dia mengaung dalam sangka dia. Dia tak ke mana pun ngauman dia. Biarlah dia cuba terekam. Tak ke mana pun terekaman dia. Dia terkurung dalam sangka kebencian dia. Kita bebas. Okey, kalau saya diberi pilihan, nak tak ustaz jumpa dengan orang musuh ustaz? Saya tu buat apa nak jumpa? Kalau saya tahu tak ada kebaikan. Baik saya jumpa ulama-ulama orang soleh. Baik saya jumpa mak ayah saya. Baik saya jumpa silaturahim saya. Yang pahalanya besar. Sebab ini juga satu cara supaya, macam saya katakan tuan-tuan, bila kita jumpa musuh, kita tak mampu kawal diri kita dengan betul. Antara kawalannya ialah jangan jumpa dia. Itu cara kita kawal. Tak apa Ustaz, saya nak jumpa dia tapi saya kawal. Tak, kamu tak boleh kawal. Kalau kita pilih berjumpa dengan orang yang musuh kita, kita tak mampu kawal. Kerana syaitan akan dorong kita buat. Akhirnya kita jadi lebih buruk pada dia. Dia buruk dengan mulut, kita buruk dengan perbuatan. Lagi teruk gitu. Kemudian yang ketujuh, kita sentiasa ingatkan ayat Allah. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang berjalan dengan merendah diri atas muka bumi Allah ini. Dan bila bertemu dengan orang jahil dan bodoh, mereka ini mendiamkan diri. Ingat ayat ni. Allah puji siapa yang mampu diam bila berhadapan dengan orang bodoh ini. Dan mampu bersabar. Dia ibadur rahman. Dan Allah memuji dalam ayat yang lain. Wal kadhiminal ghaiza wal afina anin nas. Yang menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Maka ingat ayat Al-Quran ini. Letak selalu dalam diri kita. Dan yang ke-8, ingat hadis Nabi pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'indallahi min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'amdun ibtigha'a wajhillah." Tidak ada satu teguk yang paling besar pahalanya di sisi Allah daripada meneguk kemarahan sendiri yang kita tahan dalam diri kita demi mencari redha Allah. Kita marah ni dia macam satu benda yang perlu kita telan, jangan keluarkan. Walaupun kita tahan sikit je marah, kita dapat pahala besar. Seteguk kemarahan yang kita telan. Telan, jangan keluarkan, telan dia. Demi mencari redha Allah, pahala paling besar di sisi Allah. Jadi ingat hadis ni. Tadi kita kata ingat Quran. Ini ingat hadis ni pula. Sebab hidup kita tuan-tuan dalam kerangka Quran dan hadis. Ini hidup kita. Kerangka Quran kita dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Taraktu fikum amrain. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat. Selagi mana kamu pegang pada dua perkara ini, Quran dan sunnahku. Kita jaga. Sentiasa dalam tindakan kita ingat ayat Quran, ingat hadis Nabi. Begitu cara kita menghafaznya. Kita bukan hafal macam budak sekolah tunggu jawab periksa. Kita menghafal dalam kehidupan. Setiap hadis yang tuan-tuan dengar, bahkan sebelum itu setiap ayat Quran yang kita baca dan kita tadabbur, jadikan dia hafazan dalam kehidupan, bukan hafazan dalam ingatan kita. Menghafal Quran banyak, menghafal hadis banyak, tapi buat satu Quran hadis pun tak ada. Biar dia dalam perbuatan kita. Termasuk saya katakan bila saya nak marah, saya tahan kemarahan, saya dapat pahala yang Nabi sebut. Yang ke-9 kata ulama, block dia. Qum bihadrihim, block dia. Kalau tuan-tuan dia friend kat Facebook kita, unfriend je. IG unfriend je. Block. Jangan, kalau kita ada nombor telefon dia, block nombor telefon dia. Saat ada WhatsApp, block WhatsApp.
Dia ada orang tuan-tuan, dia suka bagi WhatsApp yang tak baik. WhatsApp yang tak bagus. Saya mudah je orang yang bawa WhatsApp yang bahasa yang tak baik. Kadang-kadang tujuan tak baik. Kita cuma block dia. Alhamdulillah semua app ini ada bahagian untuk kita block orang. Maka kita block untuk menjaga agama kita. Blocklah dia. Tak boleh start friend. Dah lah saya punya friend seorang je. Saya nak block dia. Tak ada orang lah friend saya. Friend seorang Facebook dia. Nak block pula. Tak apa block. Kita masalah kita tuan-tuan. Bukan orang baik tu tak ramai. Tapi kita tak tahu cara nak cari orang baik. Akhirnya ada orang dia macam terjebak berkawan dengan orang jahat. Sebab dia kata ni je kawan dia. Hairan orang ni masih boleh berkawan dengan orang yang, saya dah sebut, ada orang masih lagi berkawan dengan orang derhaka pada mak ayah dia. Tanpa diingatkan. Ada orang masih sanggup berkawan dengan orang yang suka memburukkan ulama. Dia masih nak berkawan. Kita pun kenapa nak kawan? Sebab nanti jarum kejahatannya akan masuk juga pada kita. Melainkan kalau kita kawan sebab kita nak nasihat dia. Ada yang masih berkawan dengan orang dengan mudah melanggar maksiat. Berapa kawan dia? Saat saya nak dakwah, betul kawan nak dakwah atau awak yang tertarik? Kita dah sebut dulu tuan-tuan, tak perlu kawan dengan orang derhaka mak ayah. Nanti kita duduk, dia ngumpat mak ayah dia. Tak perlu kita kawan dengan orang yang suka burukkan ulama. Nanti kita duduk, dia burukkan ulama. Akhirnya kita pun percaya sekali. Patutnya kita kadang-kadang tak percaya. Tapi setiap hari duduk cerita-cerita. Akhirnya kita pun percaya yang diburukkan ulama tadi. Akhirnya kita jadi macam dia juga. So dia jangan kawan dengan dia. Sehabis saya nak apa? Unfriend je. Apa kita nak friend dengan dia? Nanti dia akan bagi maklumat yang salah. Tak perlu kawan dengan orang derhaka pada mak ayah. Tak perlu kawan dengan orang yang suka burukkan ulama. Tak perlu kawan dengan orang yang terdedah buat maksiat secara terang-terangan, tanpa malu. Ya, kalau dia nak berhubung, kita bercakap dengan bahasa yang dia berhubung. Tapi untuk jadi friend, kita buka Facebook nampak dia dulu, jangan. Kerana ayat-ayat dia boleh menghilangkan, menhakis iman kita. Sebab itu, kum bihafrihim, kata ulama. Kum, cepat block mereka. Tuan-tuan, umur kita ni singkat. Sehingga kita sibuk memikirkan benda-benda yang bersifat tidak bernilai ini. Kita sibuk nak fikir fitnah orang ni. Keaiban orang. Sibuk. Kita lupa untuk fikir keaiban sendiri. Yang ni cerita keaib orang ni, cerita aib ni. Kita lupa aib kita. Tak ada pula yang Facebook cerita aib dia sendiri. Supaya orang tegur dia. Tapi dia cerita aib orang. Yang ni cerita restoran orang ni macam ni. Yang ni cerita kedai orang macam ni. Yang ni cerita orang. Kerja kita nak burukkan. Tak apa, nanti saya masuk Facebook, saya akan burukkan kedai awak. Saya masuk Facebook, saya akan burukkan awak. Tentang kenapa kita terlibat like dengan kelompok dan golongan ini. Atau kita tak berada di tempat kejadian, kita pun tak ada maklumat yang betul. Jadi kita mungkin melakukan kesilapan dalam kehidupan. Tentang kesilapan memang tak boleh kita elak. Tapi jangan dedahkan kita pada kesilapan yang mudah. Kesilapan yang mudah pada golongan-golongan yang tertentu. Sebab itu belaklah orang-orang ni. Yang ke-10 tuan-tuan, belajar ta'allam ataupun ta'allam salabah. Tuan-tuan belajar jadi kebal sikit. Apa maksud kebal? Maksudnya, jangan kita ni, kalau orang kata, kutuk sikit cair kita. Kutuk sikit cair. Mengajuk. Belajar keras. Belajar tegas. Belajar kuat. Ya Rasulullah SAW. Macam-macam Nabi kena. Kuat. Nabi tak ada nak tinggalkan Mekah melainkan sesudah Allah perintahkan. Ni kita sikit-sikit left group. Sebab apa mengajuk ni? Kuat sikit. Kalau nak tegur. Kalau kita nak tegur kemungkaran. Kalau kita masih boleh berfungsi. Tadi kan Ustaz suruh left group tadi. Tadi kan suruh block. Ya, kalau kita tak bermain buat apa-apa. Tapi kalau kita nak jadi orang yang kuat, kita boleh tegur dia. Kita boleh tegur. Kita kuat. Dan bila orang kutuk kita, tuan-tuan, jangan jadi manja sangat. Tenang. Jangan malam ni tak tidur. Kenapa ada orang kutuk saya? Esok kerja backmu orang kutuk. Belajar keras. Belajar telinga keras. Belajar kulit keras. Biar kita menjadi sekeras kulit ikan apa tu? Ikan jacket. Ikan jacket. Keras. Kita orang panggil ikan cencaru. Ataupun ikan jebong. Oh, ikan jebong. Ikan jebong. Setengah orang panggil ikan ayam. Kulit dia tu kalau kita nak buka sini tak boleh. Kena suruh yang jual ikan tu buka.
Dia pun buka pakai sarung tangan, keras, ikan jebuang. Tapi isinya sedap. Ikan ayam. Biar kita sekeras itu, hebat. Di dalamnya lembut, baik. Keras ini bagaikan keras kulit durian. Isinya sedap. Kulit durian kita, tajam, tebal. Itu kalau timbang kulitnya berat. Isinya sikit je. Harganya pada kulitnya, bukan pada isinya. Kulitnya. Berapa? 2 kilo. RM150. Isi 200 gram. Kerana kulit ini memelihara isinya. Sebab itu nilainya lebih mahal. Kita pun tuan-tuan belajar keras sikit. Orang kutuk ni belajar keras sikit. Belajar kuat. Kerana kadang-kadang benda ni akan menjadikan telinga kita lebih kuat. Akhir sekali kata ulama, jangan berdebat dengan mereka. La tatajadal ma'ahu. Tak payah debat. Tuan-tuan jumpa orang bodoh, tak payah nak debat. Sebab mereka tak ada prinsip pun nak debat. Saya dengar orang cakap je. Dah kita menang, lelaki dia kata apa? Saya dengar orang cakap. Allah, lama ni awak musuh saya. Hanya kerana awak dengar orang cakap dan awak tak ada maklum. Sejam berdebat dengan dia ni. Last sekali dia berkata, saya pernah dengar orang cakap. Saya ambil sini. Saya ingatkan awak tahu sangat. Jadi sebaiknya tuan-tuan tak buang masa. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Namun kalau kelompok ini yang bodoh ni muamalah kamu, dia buat maksiat, jangan berhenti menegur dia. Kerana sebenarnya bila Allah Ta'ala buka kepada kita pintu kebaikan, cepat-cepat masuk. Antaranya ialah amal ma'ruf nahi munkar. Bukan maksud bila kita biarkan orang bodoh ini, kita tak tegur apa-apa. Kalau dia buat perkara kemungkaran, dia menghina Islam, menghina agama, kita orang ke depan. Kita akan masuk pintu yang Allah buka untuk kita bertindak. Kita ni tuan-tuan macam anggota polis. Kalau nampak benda itu melanggar undang-undang, kita cepat-cepat akan bertindak. Kalau setakat dikutuk, kita tak apa. Kita sabar, tahan telinga. Bila mencerobos sempadan Allah, kita ialah hulu balang dan tenteranya. Maka, bila Allah buka pintu kebaikan, masuk cepat-cepat. Termasuk pintu kebaikan itu amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata Syekh, kita tuan-tuan bila buat kerja amal ma'ruf nahi munkar, kita akan diuji. Nabi Allah Isa AS, dia tegur raja tu sebab raja tu nak kahwin dengan anak saudara dia. Akhirnya Nabi Isa menjadi buruan. Sesudah dibunuhnya Zakaria, dibunuhnya Yahya, sepupunya, maka Nabi Isa menjadi buruan. Maka Nabi Isa lari ke gua itu, ke gua ini, tempat itu, tempat ini, sehingga meminum lopak-lopak air, sehingga memakan ranting kayu dan rumput demi melaksanakan perintah Allah. Maka bersedia untuk itu. Jadi kalau tuan-tuan sekalian, sebab kita nak jalan kepada Allah, maka mereka susahkan sikit kita lah. Asal dapat projek, tak dapat projek. Contoh. Asal patut kita dapat jawatan, tak dapat jawatan. Asal meniaga senang-senang, mereka susahkan. Kerana kita cegah kemungkaran ni. Maka sabar. Sabar. Dalam menghadapi ujian amal ma'ruf nahi munkar. Siapa pun yang buat amal ma'ruf nahi munkar, dia mesti diuji. Tak ada orang tak diuji. Mungkin ditangkap. Mungkin dia ambil hartanya. Lihat Nabi Allah Isa AS. Sabar. Kita terus sanggup diuji sehingga keadaan itu kita bertemu dengan Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya Allah uji kita pula dengan harta yang banyak. Kadang-kadang kita ni bila buat amal ma'ruf nahi munkar, kita jadi kaya pula. Pun ada. Ada orang yang buat amal ma'ruf nahi munkar jadi miskin. Ada yang buat amal ma'ruf nahi munkar jadi kaya. Kalau orang mula menghormati dia, memuliakan dia, maka orang jaga semua urusan-urusan dia. Macam kita sebutlah, ada tok-tok guru kaya, ada tok-tok guru miskin. Semua diuji. Ini tok guru miskin sebab dia berhadapan dengan kelompok yang menentang dia. Ini pula keadaan berhadapan dengan anak murid yang menerima dakwah dia. Maka dia dikayakan oleh Allah. Apapun situasi, zuhud kita tak berubah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalaupun kamu diberi dunia seluruhnya mencurah dalam tubuh badan kamu, tapi hati kamu tahu nilai dia. Sebab itu tuan-tuan, kita bila bicara tentang zuhud, bukan makna zuhud ustaz ni kena pakai basikal, baju compang camping. Zuhud itu bukan pada zahirnya. Zuhud itu pada hakikat. Bagaimana hatinya melihat dunia. Kalau dengan sebab dunia dia terlepas solat dan sebagainya, ini orang tak zuhud. Tapi selama kita tahu dia dapat dunia,
Apakah pernah dia buat benda haram, tak bayar zakat ke? Tak pernah. Adakah pernah dia kedekut dengan apa yang Allah berikan pada dia? Ternyata dia orang pemurah. Apakah dia pernah terlambat solat? Bukan dia imamnya. Dia yang memimpinnya. Apakah pernah dia berkata perkataan-perkataan sombong dan sebagainya? Tidak pernah. Bukan dia merendah diri. Apakah wataknya berubah dengan kekayaan yang Allah beri pada dia? Wataknya sama. Dia boleh didekati oleh sesiapa sahaja. Dia boleh ketawa, dia boleh duduk, boleh bersimpuh. Artinya kalau dunia datang pada semua pun, dia sama. Boleh makan nasi bungkus. Tak ada, dia tak, no, saya tak nak makan nasi bungkus. Saya nak makan sekian-sekian. Tidak, dia boleh makan. Dia boleh beratur, dia boleh itu, boleh ini. Semua benda yang orang-orang buat, dia boleh buat. Maka sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau seorang tu diuji pula rezeki banyak, melimpah, seluruh dunia dia dapat. Apakah kita berani kata Nabi Allah Sulaiman tidak zuhud? Kerana Nabi Sulaiman mengatasi segala-galanya kekayaannya. Kenderaan special yang dia ada. Yang tak ada orang lain yang ada kenderaan itu. Ini special edition daripada Allah. Angin yang menggerakkan. Ini busut hamparan permaidani yang luas. Yang di atasnya singgah sananya. Ini bukan tikar terbang Zam-Zam ala Kazam. Cik, naik 3 orang. Nak corner pun jauh. Ini hamparan yang mewah. Nabi Allah Sulaiman terbang untuk melihat seluruh empire-nya. Apakah kita kata Nabi Allah Sulaiman tidak zuhud? Nabi Allah Sulaiman tidak pernah meninggal menyebut nama Allah. Tidak ada orang, tuan-tuan, golongan yang melihat zuhud ni, kamu jangan ada kereta, jangan ada rumah. Habis duduk bawah jambatan. Walau hatinya tamak untuk dapat dunia. Bukan. Zuhud ialah perkara sifat hati. Kalaupun tuan-tuan duduk dekat kondo ke, banglo ke, semidi ke, kos rendah ke, kos tinggi ke, rumah tak ada kos ke. Bila hati kita, tuan-tuan tahu, dunia sementara. Dunia Allah uji kita. Akhirat bekalan kita. Lalu kita perbanyakkan akhirat. Ini orang yang zuhud. Orang yang amat zuhud. Dia tak pernah tinggalkan tanggungjawab dia dalam mendidik manusia. Bukan dapat kaya sikit tu, kuliah pun tak ada dah. Tak apa, sibuk bisnes. Mungkin kita boleh kata dia kurang zuhud. Tapi kalau dia masih menjalankan tanggungjawab, dia tak pernah main tazkirah pada kita, nasihat pada kita. Di sebalik Allah bagi dunia padanya, maka ini orang yang zuhud. Sebab dia tetap melaksanakan perintah Allah. Kan dengan bahasa zuhud, bila kita sebut orang tu zuhud atau tidak, orang yang kita kata tak zuhud ialah orang tak peduli tentang perintah Allah. Kadang-kadang dia miskin, dia tak pernah nak sembahyang dan sebagainya. Ini sebenarnya orang bukan zuhud. Definisi zuhud kita biar tepat. Definisi zuhud kita jangan sampai ada orang baik jatuh, gugur dalam senarai itu, sedangkan Allah dah masukkan mereka dalam senarai itu. Di kalangan Nabi-Nabi yang jadi raja seperti Daud, seperti Sulaiman. Apakah kita nak gugurkan mereka daripada kelompok golongan zuhud? Ya, ada yang diuji kemiskinan, ada yang diuji kekayaan. Sebab dunia ini antara dua ujian. Sama ada ujian yang membawa kita bersyukur atau ujian yang membawa kita bersabar. Dua je. Sebab itu kita, sama ada kita menyebut Alhamdulillah atau kita menyebut Astaghfirullah atau ujian kesabaran kita. Sebab istighfar mengeluarkan kita daripada ujian. Maka ini perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir. Pertama, muamalah kita dengan orang bodoh macam mana. Yang kedua, walaupun kita mengambil sikap tajahul, ignorant dengan kita bersifat buat tak tahu pada orang jahil ini, namun kalau dia buat maksiat kita akan tegur. Kemudian dalam menegur, dalam amal ma'ruf nahi munkar, kalau sekiranya ada ujian, kita sanggup terima. Kemudian kalau Allah limpahkan pula kemewahan, maka kita tetap berzuhud. Kita tahu di mana perintah Allah. Kita tahu mana nak letak akhirat, mana nak letak dunia. Kita tahu. Kerana termasuk dalam definisi zuhud, dia tahu nak letak sesuatu pada tempatnya. Waktu sembahyang kita tahu ini keutamaan. Waktu ini keutamaan. Dan waktu keharusan untuk mereka bergembira, ini waktunya. Inilah kesempurnaan kita dalam bersufi, dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.